Halo, halo. Logik atau tak logik? Wave 125 Ultimo, gigit double R, jiwa kelajuan. So, nak tahu lebih lanjut? Teruskan menonton. Perdebatan ni saya dapat lebih kurang beberapa tahun yang dulu, lingkungan 2015. Pada ketika itu saya memang sangat dekat dengan komuniti Kawasaki Double R Dua Lejang, Kawasaki khususnya. So bila kita bersembang, dapatlah cerita-cerita yang ada, cerita yang best, ada cerita yang tak best. So ini antara topik yang dibincangkan, antara yang didebatkan, kekuatan Honda Wave Ultimo untuk tapau Kawasaki Double R. Cerita ni sebenarnya kalau difikirkan pada zaman sekarang, benda tu memang tak pelik. Tapi pada lingkungan tahun 2015, ianya mungkin agak pelik lah. Pertama sekali, tak banyak motosikal Wave 125 yang kita boleh tengok king dekat atas highway. Yang keduanya, pada ketika itu juga trend Raja Highway pun belum bermula. Kalau ada pun tak ramai. So pada ketika itulah, kalau kita tengok, itu adalah zaman yang mana Kawasaki Double R sedang mendapat kecaman daripada motosikal yang lain yang mana dia punya meter ringan. Itu adalah zaman Kawasaki Double R kena kecam. Pada ketika itu juga adalah zaman yang mana kita tengok RXZ belum power macam sekarang. Yamaha RXZ 125Z pada ketika itu masih lagi mencari resepi. Pada ketika itu saya ingat lagi Yamaha 125Z yang betul-betul orang kata viral lah di YouTube adalah Yamaha 125Z yang attach dengan carburetor Double R. Jadi dia punya bacaan meter agak melampau, tunjuk tuan. So pada zaman tu memang orang kata Raja Highway ni belum ada. Pada ketika tu memang Kawasaki Double R lah yang memulakan trend Raja Highway. Pada zaman itu juga kita dapat tengok sebenarnya Yamaha LC135 tengah naik betul-betul. Betul-betul tengah naik. Sebab apa? Pada ketika itu kita nampak pengguna LC135 mampu untuk follow pengguna-pengguna Kawasaki Double R yang berjiwa kelajuan ni. Dan juga kita tengok pada ketika itu LC135 ada di antaranya yang mampu bermain dengan Yamaha RZ. So nampak dekat situ kekuatan 4-stroke. Tapi kita tak adalah fikir terlampau jauh tentang motosikal yang 2 valve ni. LC135 teknologi dia 4 injak 4 valve. Walaupun dia hanya ada satu cam, tapi ianya dikonfigurationkan dengan 4 valve. So motosikal yang 4 valve ni memang RPM pada putaran tinggi adalah lebih baik. Jadi untuk mencapai top speed yang kuat, kombonya agak mudah untuk dicari. Tapi untuk motosikal yang kombonya 2 valve macam Honda EX5, Honda Wave 125, ini antara motosikal yang hanya menggunakan 2 valve, tapi kalau kena pada caranya boleh beraksi dengan baik dekat atas highway. Jadi kisahnya bermula apabila pada satu event tu yang mana geng-geng Double R ni dalam satu perjalanan konvoi. Okey. Dan pada ketika itu geng-geng Double R ni sedang dalam kelajuan yang agak tinggi. Mungkin mula memotong trailer dekat highway, lepas tu terus memecut laju, dan pada ketika itulah datang satu Honda Wave 125 yang menggigit satu persatu dan last sekali dia pintas semua. So ini adalah cerita yang saya dengar, dan nak kata cerita ni satu pembohongan, saya rasa tidak. Sebab
selepas 2-3 hari event tu, memang dekat social media agak viral tentang kes ejek mengejek berkenaan tentang dengan posting daripada pengguna motosikal Wave tu sendiri yang mengatakan dengan motosikal Wave 125 je boleh makan Kawasaki RR. So pada ketika tu memang kita macam tak logik di akal, fikir macam mana motosikal 4 lejang 125cc boleh makan RR. Walaupun mungkinlah RR tu standard, tapi itu satu kemampuan yang sangat beyond the limit lah. Kalau kita tengok itu hanyalah Honda Wave 125. Tapi bila kita tengokkan pada hakikat, sebenarnya benda tu tak mustahil. Honda Wave 125 memang boleh gigit mana-mana motosikal yang dia nak kalau kena pada resepi dia. So akibat orang kata berbangkit daripada persoalan yang itu, saya mula research, saya mula riki-riki dengan kawan-kawan, kenalan-kenalan pengguna-pengguna Honda Wave, dan akhir sekali saya jumpa satu pengguna Honda Wave. Dia bukanlah rider Wave yang gigit dan sapu semua RR dekat atas highway tu, bukan. Tapi dia buat satu modifikasi pada Honda Wave dia, yang mana dia punya performance Honda Wave 125 dia meningkat secara mendadak. Dan selepas kita tengoklah, kita test dia punya performance, nampaknya memang betul Yamaha RXZ standard dapat diayamkan dengan mudah. Okey, so bila kita tengok Yamaha RXZ standard pun boleh diayamkan dengan mudah, so sebenarnya apa modifikasi yang telah pun dibuat? Itu yang menjadi tanda tanya. So bila kita sembang, rupa-rupanya simple. Kalau kita berbalik kepada spek Honda Wave asal, dia punya piston agak kecil, lingkungan 51 bawa 52 sahaja. Tetapi dia punya stroke agak panjang. Stroke dia lingkungan 57.9 ataupun senang kita sebut 58. So dengan stroke 58 compare dengan piston 51, perbezaan lebih kurang 7mm, 7mm. So benda ni menjadikan Honda Wave 125 ni mempunyai bentuk enjin yang berbeza daripada motosikal-motosikal lain. Enjin yang ini disebut sebagai overstroke, yang mana stroke dia lebih panjang daripada bore ataupun lebar piston. So untuk enjin Honda Wave ni, secara rambangnya kita nampak ianya mempunyai putaran RPM rendah yang kuat dia punya torque. Okey, so dan dia tak memerlukan RPM yang terlalu tinggi untuk mencapai top speed dan juga peak power. So motosikal yang macam ni memang akan menghasilkan pecutan yang sangat-sangat power. Malah mungkin dengan cara yang betul, pecutan 2 lejang pun dapat dicantas dengan mudah. So ini antara kekuatan 4 lejang. Dan kekuatan 4 lejang 4 stroke yang macam ni, overstroke. Yang ini juga kita dapat nampak ianya diaplikasikan pada motosikal superbike yang besar bersairan 1000cc. Saya sebutkan satu contoh. Kalau kita buat comparison antara motosikal 1000cc 4 lejang yang ada Yamaha R1, CBR, ZX-10 dan juga GSX 1000, kita dapat nampak yang sebenarnya model Suzuki mempunyai stroke yang paling panjang, dan tak dapat dinafikan Suzuki GSX 1000 antara motosikal yang mempunyai kekuatan pecutan di laluan lurus yang paling kuat. Okey, yang paling kuat. Mungkin kekuatan top speednya tidak setinggi motosikal-motosikal yang lain, ianya bergantung pada tahap mode yang kita buat. Tapi acceleration yang ada, Suzuki lebih kuat daripada motosikal-motosikal yang lain. So benda ni benda yang hampir sama analoginya kalau kita tengok pada Honda Wave 125. So Honda Wave 125 tu, bila saya tanya apa yang telah diubah suai, simple jawapannya, kosnya agak tak besar lah pada saya, sebab bermodalkan piston yang baru bersaiz lebih besar dan juga blok saiz 51-52mm tu telah pun di rebore dan dimasukkan besi sleeve baru. So
besi sleeve baru yang dimasukkan bersaiz berapa. So bila saya tanya, dikabarkan piston yang baru dimasukkan bersaiz 60. Okay, so maknanya pada ketika itu Wave 125 tu dia bukan lagi berseseran 125, dia punya seseran lebih besar daripada itu. Piston baru kombonya adalah 60 untuk bore dan stroke kekal pada 57.9. So menjadikan enjin itu bersifat over square. Okay, so untuk over square, nampak tak kekuatan Honda Wave 125 tu dia dah ada torque yang kuat sebab dia punya stroke panjang. So dia tak perlukan RPM yang tinggi untuk menghasilkan kekuatan untuk menggerakkan sesebuah motosikal. Tapi disebabkan telah pun dibesarkan saiz piston, maknanya dia punya kekuatan performance apabila di dyno telah pun dilebarkan kepada peringkat RPM yang lebih tinggi. So performance yang kita nampak secara depan-depan adalah Yamaha RZX standard dapat diayamkan dengan mudah. So nampak agak kasar, tapi itulah efek daripada modifikasi yang telah dibuat. Walaupun hanya menggunakan head yang 2 valve, tak perlu combine dengan head CBR 150 dan sebagainya. So pada ketika itu kita nampak modifikasi yang nampak simple itu dapat mengayamkan motosikal 2 stroke yang kita tengok agak power pada ketika itu. So bagi menjawab persoalan pada permulaan video ini tadi, logik ataupun tak logik Honda Wave Ultimo 125 itu ayamkan Kawasaki RR yang tengah peak power, tengah top speed atas highway? Jawapan saya logik. So mungkin anda adalah pengguna motosikal Honda Wave 125. Mungkin ada sesuatu yang nak di-sharekan di ruang komen, boleh sharekan di ruang komen. Mungkin ada apa yang korang nak tanya dekat ruang komen, boleh tanya dekat ruang komen. Ataupun ada apa-apalah yang ingin disuarakan, ingin diberitahu, boleh letakkan di ruang komen. Saya sudi untuk membacanya. So semoga bertemu lagi untuk video-video yang akan datang. Bye bye.